Hai, salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar lagi subjek Bahasa Melayu tahun 4. Jam belajar bersama Cikgu Laura. Salam sejahtera murid-murid. Mari belajar Bahasa Melayu SJK tahun 4 bersama dengan Cikgu Laura. Cikgu Laura dari SJK Sichiwen, Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar masih lagi berada di tema 5, iaitu Alam Bersih Hidup Sejahtera pada unit 14, Bersikap Mesra Alam, dan kamu boleh merujuk pada buku teks halaman 88. Baiklah, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah fikir sebelum buang. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita lihat terlebih dahulu apakah standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini standard kandungan 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Seterusnya, standard pelajaran kita pada hari ini yang termasuk dalam kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum 2.2.1 yaitu membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu akan dapat menjelaskan kesan-kesan berdasarkan gambaran dengan betul. Baik, sekarang kita lihat pula apakah kriteria kejayaan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Betul. Kamu akan dapat melengkapkan peta pelbagai alir menggunakan maklumat yang diperoleh dengan betul. Manakala nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah kebersihan mental dan fizikal. Baiklah, sekarang kita akan membaca dan membuat gambaran tentang tajuk yang diberikan. Fikir sebelum buang. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca. Pada suatu malam, Gauri melayari internet. Dia ingin mencari maklumat tentang kesan pembuangan minyak masak terhadap alam. Gauri ditemani ibunya, Puan Kamala. Baiklah, di sini apa yang ingin dicari oleh Gauri? Betul. Gauri ingin mencari maklumat tentang kesan pembuangan minyak masak terhadap alam. Jadi kita pun sama-sama akan mencari bersama Gauri. Lihat dalam ni. Kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Tahu kan kesan, akibat dia. Apa akibat jika kita membuang minyak masak di dalam ataupun di sekeliling alam sekitar kita? Baik, sekarang kita akan lihat satu per satu. Ini merupakan gambaran. Dia sudah beri kita gambar dan kita fikirkan. Kita kena bincang. Sebab, apa pula akibat. Lihat di sini, kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Di sini terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Jadi,
kita akan bincangkan berdasarkan sebab ini, apakah akibat yang akan berlaku. Berdasarkan daripada gambar-gambar ni, kita boleh membuat penilaian. Baik, kita akan melihat satu persatu mengikut gambar yang telah diberikan. Baik, kita teruskan. Baik, sila lihat gambar ni. Minyak masak itu dibuang di mana? Betul. Minyak masak itu dibuang ke dalam sinki. Jadi apa akibatnya? Lihat, dia sedang mengepam sinki itu kan? Sinki tersumbat. Jadi disebabkan membuang minyak masak ke dalam sinki, akibatnya sinki telah tersumbat. Boleh faham kan? Ini yang paling mudah sekali. Baik, sekarang kita teruskan gambar yang kedua. Lihat. Di manakah dia membuang minyak masak itu pula? Buang pada kawasan tumbuhan. Berhampiran dengan tumbuhan ni lah. Buang minyak masak tersebut. Jadi apa akibatnya? Lihat di sini. Akibatnya tumbuhan mati. Lihat. Kita tidak boleh membuang minyak masak yang sudah digunakan tu di kawasan tumbuhan. Nanti tumbuhan itu akan mati. Inilah sebab membuang pada kawasan tumbuhan, akibatnya tumbuhan mati. Baiklah, sekarang kita teruskan di gambar yang seterusnya. Okey, ini buang minyak masak di mana ni? Buang minyak masak di kawasan longkang ataupun buang ke dalam longkang. Jadi apa pula akibatnya? Jika kita membuang minyak masak ke dalam longkang. Betul, longkang busuk dan saliran air tercemar. Longkang akan menjadi busuk lah. Kadang-kadang longkang pun akan jadi tersumbat. Tapi akibat yang paling ketara sekali ialah longkang busuk dan saliran air tercemar. Bila kita nampak air tu mengalir, dia akan berminyak-minyak di situ dan menjadi berbau yang tidak selesa, berbau busuk. Okey, boleh faham yang ni kan? Baiklah, sekarang kita teruskan. Yang ni, tengok. Ikan ni. Air pun telah tercemar. Ni buang ke dalam mana ni? Buang ke dalam sungai. Jika minyak masak dibuang ke dalam sungai, apa pula akibatnya? Akibatnya sungai dan laut tercemar. Berlakulah pencemaran. Jika berlaku pencemaran, habitat-habitat haiwan yang tinggal di dalam sungai atau laut itu pun akan terganggu. Yang lebih teruk lagi, kehidupan ini akan turut mati. Itulah dia akibat dia. Jadi kita tidak boleh membuang sesuka hati minyak masak tu. Terutamanya terhadap alam sekitar kita. Okey, boleh kan? Baik, sekarang kita lihat seterusnya. Ini dia. Yang kita bincangkan tadi. Kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Sebab buang ke dalam sinki, akibatnya sinki tersumbat. Kemudian buang pada kawasan tumbuhan pula, akibatnya tumbuhan tu mati. Kemudian buang ke dalam longkang, longkang busuk dan saliran air tercemar. Selepas tu buang ke dalam sungai, sungai dan laut pula tercemar. Yang ni mudah kan, boleh faham. Inilah dia kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar kita. Jadi kita jangan sekali-kali membuang minyak masak yang sudah digunakan tu, yang sudah berkali-kali digunakan dan tidak boleh digunakan sudah untuk masak. Jangan buang sesuka hati, terutamanya terhadap alam sekitar kita. Inilah dia kesan-kesannya.
Oke? Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dengan tajuk yang lain pula. Bye, selamat belajar, jaga kesehatan. Baiklah murid-murid, semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada murid-murid ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cikgu Laura. Thank you.